Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita lihat kitab itu, kitab Kifayatul Akhyar, kitab fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kitab Kifayatul Akhyar ini adalah syarah kepada matan Ghayatul Ikhtisar ataupun matan Abi Syuja' yang disyarahkan oleh Imam Taqiyuddin Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang lepas kita dah bincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala perkara-perkara yang dilakukan selepas selesai daripada salat. Maka pada pagi ini dengan Allah kita sambung berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan salat. Kata Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala, والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا الكلام العمد والعمل الكثير. Pembatal salat ada 11. Yang pertama disebut berbicara dengan sengaja, yang kedua banyak bergerak. Kata Imam Taqiyuddin rahimahullahu ta'ala, apabila seorang salat berbicara dengan perkataan yang boleh digunakan untuk mengajak bicara manusia, maka salatnya batal, baik ia berkaitan dengan kemaslahatan salat ataupun tidak, sekalipun hanya satu kata. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala bercakap dalam salat yang disebut dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika dengan satu huruf, bercakap dengan satu huruf ada makna, maka salatnya batal jika dibuat dengan sengaja. Satu huruf dalam bahasa Arab saja telah membawa makna. Ada setengah-setengah huruf lah, bukan semua huruf. Contohnya nama Allah Subhanahu wa ta'ala perkataan qi, huruf qaf yang dibariskan bawah. Qi ada makna. Fi, huruf fa yang berbaris bawah ada makna. Apa makna qi? Qi makna jagalah, dan fi makna tunaikanlah. Asal perkataan waqa, yaqi dan wiqayah, wafa, yafi dan juga apa ni, wafa. Maka fi'il amarnya adalah fi. Fi'il amar huruf waqa adalah qi. Jadi makna jagalah dan juga tunaikanlah. So dalam mazhab Syafi'i, kalau dibaca dengan disebut dalam salatnya disebut satu huruf yang ada makna, maka batal sembahyangnya jika dibuat dengan sengaja. Kemudian yang kedua, jika dia menyebut, kalau menyebut perkataan satu huruf tapi tidak ada makna dalam bahasa Arab, maka tidaklah batal. Jika dia sebut dua huruf, ada makna ke tak ada makna ke, batal sembahyang. Dua huruf jika dibuat dengan sengaja. Dia sebut ku, qaf waw, ku atau kum, qaf mim saja, maknanya bangun. Kum maknanya bangun. Ataupun dia sebut min ataupun an, makna kum tadi makna bangun, tapi fi dengan an dia huruf jar. Huruf jar dia tidak datang makna
kecuali apabila disambungkan dengan perkataan-perkataan yang lain, dikata hubung. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sama ada difahami ataupun tidak, jika dua perkataan dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai batal, apatah lebih daripada perkataan tersebut. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya, yang keempat, untuk tujuan salatnya tadi, dia bercakap satu perkataan ataupun lebih. Jika ia berkata dengan tidak sengaja, maka tidaklah dianggap sebagai batal salat. Contohnya, seorang bersin, dia sebut Alhamdulillah, kita dengar automatik kita sebut Yarhamkumullah. Maknanya kita dah terbiasa tengah semayang, orang kawan sebelah bersin, dia sebut Alhamdulillah. Yang sebut Alhamdulillah tak ada masalah. Hak yang menyambut tu yang dipanggil tasmid, hak tu masalah. Ini sebab dia kata Yarhamkumullah, moga Allah merahmati kamu. Itu dah bercakap. Nak bercakap tak kira bercakap bahasa Melayu ke bahasa Arab ke, bila bercakap saja dengan manusia, maka dianggap sebagai batal. Tapi jika dia buat tadi, sebab itu kata Imam Abi Syuja' tadi, kalamul am, kata-kata yang disengajakan. Yang ni tak sengaja dia sebut, di mana terlepas kata ataupun kita kata automatic reflex, secara automatik dia terus jawab Yarhamkumullah, maka kita kata tidaklah batal salatnya jika dibuat dengan tidak sengaja. Dan Nabi SAW menasihatkan sahabat yang mentasmidkan rakannya tadi dalam salat. Nabi kata apa dalam hadis dia, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nasi hadha, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya dalam salat ini tidak dibenarkan sedikit pun perkataan manusia. Sesungguhnya di dalamnya adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Jika tak sengaja, terlupa atau dipaksa, maka dalam hadis Nabi SAW, hadisnya apa? Ustaz kata tak sengaja tak batal, tersalah tak batal, lupa tak batal. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan, diangkat, maknanya rufi'al qalam, maknanya diangkat pena, maknanya tidak dicatat amalan umat aku, kata Rasulullah SAW, disebabkan kesalahan dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, ataupun yang dipaksa katanya. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala, ini hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, menyatakan bahawa jika tersilap, jika lupa, jika dipaksa, maka tidaklah menjadi satu kesalahan, ataupun maknanya kalau dalam solat itu tidaklah terbatal. Tapi jangan gunakan hadis ini dalam Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan diri dalam satu-satu urusan, khususnya berkaitan dengan ibadat ataupun sewaktu dengannya, sedangkan kita buat itu dengan sengaja. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan berkata-kata dalam salat. Ada di sana satu lagi berkata-kata untuk tujuan maslahah. Walaupun Imam Abi Syuja' dan juga Imam Taqiyuddin dalam mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' ini, Imam Abi Syuja' menyatakan Imam Taqiyuddin menyatakan walaupun untuk tujuan kemaslahatan juga boleh batalkan sembahyang. Tetapi perkataan ini kalau kita lihat pada ulama dalam mazhab Syafi'i, contohnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam kitab-kitab beliau menjelaskan bahawa jika ia tujuan kemaslahatan maka dimaafkan.
maka dibenarkan. Contoh-contoh maslahah ini bagaimana? Contoh-contoh maslahah ini sebagai contohnya, kita sedang salat, orang tua yang buta berjalan nak masuk longkang depan kita nampak, kita tengah salat, tapi kita perasan ada orang tua yang buta nak masuk, nak berjalan depan kita, dan depannya terdapat longkang. Jadi harus untuk kita berkata dalam salat seminimum yang mungkin bagi mengingati orang tua yang buta tadi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain, Nabi SAW salat zuhur ataupun asar, khilaf rawi, Nabi sembahyang 2 rakaat saja. Nabi salat 2 rakaat, sepatutnya 4, tapi Nabi salat 2. Makmum ikut je. Makmum ikut, follow. Ada. So zaman ini zaman pensyariatan, dipanggil ayyam tasyri'. Hari-hari, maknanya zaman tasyri', makna masa pensyariatan. Bila masa pensyariatan, sebab itu sahabat tidak bertanya ataupun tidak mengingatkan Nabi SAW tentang salat itu 2 rakaat. Sebab boleh berlakunya perubahan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Mana tidak kami mensuhkan satu amalan ke satu hukum itu kecuali kami datangkan yang lebih baik ataupun yang setara dengannya. Jadi boleh berlaku sebab zaman tasyri'. Jadi sahabat Nabi SAW tidak berani nak tanya, dan sahabat ikut sampai bagi salam. Dalam keadaan tidak berani nak tanya itu, Zulyadain ni yang bukan namanya sebenar, nama sebenarnya saya tak ingat, tapi gelarannya lebih popular, iaitu Zulyadain. Dia ni memang tangan dia panjang sikit, tangan dia panjang, sebab tu dipanggil Zulyadain. Zulyadain ni dia tanya kepada Rasulullah SAW, berani dia tanya, "Ya Rasulullah, aku siratus salah, adakah semayang tu dah diringkaskan menjadi 2? Adakah semayang kita tadi telah diringkaskan menjadi 2? Am nasita ya Rasulullah, ataupun kamu lupa ya Rasulullah?" Jadi Nabi kata apa? Lam tuqsar, salat tadi tidak, mana ma qasartu salat, maknanya aku tidak mengkasarkan salat, wala nasitu, dan aku tidak lupa. Jadi perkataan Nabi SAW itu disambut juga sahabat-sahabat yang lain, ataupun disambut Bani Zulyadain. Zulyadain kata, "Bal nasita ya Rasulullah," bahkan kamu lupa ya Rasulullah. Tengok adab ni, "Bal nasita ya Rasulullah." Jadi bila dibuat confirmation begitu, dia pun memandang pada sahabat-sahabat yang lain, maka sahabat-sahabat yang lain auma'u ru'usahum, mereka pun menganggukkan kepala, mengiyakan apa yang disebut oleh Zulyadain. Jadi Nabi SAW seterusnya istaf sufuf, lalu Nabi pun safkan balik para jemaah, dan Nabi sambung salat, tambah lagi 2 rakaat. Maka menjadi satu isu dalam hadis ini, bagaimana telah berlakunya perbualan dan kemudiannya Nabi sambung 2 rakaat. Dia, kita kata seolah-olah di situ macam Allah Subhanahu Wa Taala telah ada gap antara 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua, dipisahkan dengan perbualan. Tapi Nabi masih lagi meneruskan salatnya tadi dan selesai, katakan Nabi sujud sahwi sebelum bagi salam, dan kemudiannya selesai sembahyang. Jadi perbahasan ulama dalam ketika para ulama fiqh membahaskan hadis ini, melihat
apa fungsinya, apa tujuannya, maka mereka akhirnya kita kata nak ringkaskan nama Allah, melihat ada maslahah. So bila ada kemaslahatan untuk berkata-kata dalam solat itu, maka dibenarkan. Cuma berlaku khilaf lagi di kalangan para ulama berapa jumlah perkataan. Ada yang menghadkan 13 perkataan, ada 15 perkataan, ada 17 perkataan, ada yang tak kisah berapa pun, ya tenang. Wallahu a'lam. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, di situlah Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama sekalian melihat bahawa jika berkatanya tadi berlakunya perbualan untuk tujuan kemaslahatan, maka dibenarkan. Maka dibenarkan oleh syarak. Sebab itu makmum ini, Allah, dalam hadis ini juga kita lihat bukan satu perkara walaupun ianya dibenarkan oleh syarak, iaitu mufaraqah imam, tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mencadangkan lebih supaya kita terus bersama dengan imam, walaupun imam tadi terdapatnya kesilapan. Yang ini diguna pakai dalam banyak perkara. Ada orang tanya, Ustaz, kalau saya ikut belakang imam, ada seorang tu dah semayang, dia semayang seorang, saya ikut belakang dia, rupanya dia tak nak jadi imam, dia semayang laju macam kartun, dia semayang Fatihah saya pun tak sempat nak habis, dia dah rukuk dah, tidak dah sujud pun semua laju. Adakah perlu saya mufaraqah? Harus dimufaraqah kat situ, tetapi yang terbaiknya ialah dia selesaikan bersama dengan imam tersebut. Kemudian nanti Allah, kalau dia memang tak sempat setiap rakaat, dia tak sempat baca Fatihah, maka selepas imam tu beri salam, seolah-olah dia rakaat pertama lah naik. Dia rakaat pertama. Jadi katalah dia masuk rakaat kedua, cepat macam laju, macam lipas kudung dia baca. Jadi dia selesaikan 2 rakaat tadi bersama dengan imam tanpa dia membaca Fatihah. Dia kerana sebab tak sempat, memang tak sempat, dia kata tak sempat baca Fatihah. Jadi selepas imam tu bagi salam, dia naik itu adalah rakaat pertama bagi dia lah. Dan dia teruskan je lah sebenarnya. Maka itu lebih baik daripada dia mufaraqah. Wallahu a'lam. So bukan kita kata walaupun dibenarkan, tapi kita kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia mencadangkan supaya untuk teruskan bersama dengan imam. Itu lebih baik dalam semua perkara. Macam kata imam lupa sujud, jadi imam nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita ingat kita dah cukup sujudnya, dah rupa sujud kita sekali je, kita bangkit bangun, Allahu Akbar, makmum belakang subhanallah, subhanallah, imam duk terfikir macam Allah, apa dia yang aku tinggal? Sujud dah, rukun apa yang aku tinggal? Makmum sebut subhanallah, imam kata aku tak ada tinggal apa-apa, sujud dah katanya. Jadi benda tu kan membawa satu kita kata menyebabkan imam tadi perasan berasa tidak ada apa yang ditinggalkan, sebab dia dah sujud tadi. Cuma mungkin kita kata kalau dia bilangan rakaat pun, kalau bilangan sujud itu biasanya jarang kalau imam dia kan teringat yang bilangan sujudnya baru sekali, dia kata dia dah cukup. Jadi dia akan teruskan salat. Bila teruskan salat, makmum stop, jangan sebut dah subhanallah, follow je imam sampai habis salat. Tak boleh nak mufaraqah, walaupun boleh, tapi afdalnya tak perlu. Terus sampai habis salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
makmum yang belakang terus cuit imam, terus sentuh, beritahu imam tadi lupa sujud sekali lagi. Baru imam sebut sekali je, imam sujud sekali je. Maka macam Allah Subhanahu Wa Taala, imam tanpa, kalau nak confirm tanya orang lain betul ke, kalau nak confirm, kalau yang lain pun kata betul, ya, maka bangun balik, safkan balik, tambah je satu rakaat tanpa niat yang baru. Tanpa niat yang baru, just takbir, Fatihahnya, kalau perlu baca surah, baca surahnya, kemudian baca Allah Subhanahu wa taala, rukuk, i'tidal, sujud, kemudian sebelum beri salam sujud sahwi. Settle masalah. Jadi tak perlu nak mufaraqah, tak perlu nak mufaraqah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian baca Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang membatalkan salat ialah pergerakan. Pergerakan. Banyak bergerak seperti melangkah 3 kali secara berturut-turut atau memukul berkali-kali dapat membatalkan salat. Kata Imam Taqiyuddin rahimahullah ta'ala. So tidak ada beza di antara ni sengaja ataupun lupa. Bergerak sengaja atau lupa boleh batalkan solat. Yang penting perbuatan itu banyak. Banyak ni lebih daripada 2 kali. Maknanya masuk je kali ketiga, dia buat berturut-turut, dalam mazhab Syafi'i batal sembahyangnya. Batal solat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, in kunta fa'ilan famarratan wahidah, jika kamu melakukannya maka lakukanlah sekali sahaja. Yang ini ketika Rasulullah Nabi bersabda tentang membuang ataupun mengusap dahi yang ada melekat batu-batu kecil masa sujud dekat Masjid Nabawi itu. Dulu bukannya berkapet zaman Nabi, pasir halus. Lalu jika terpaksa bila sujud tu melekatlah pasirnya dekat dahi, jika terpaksa melakukannya maka lakukanlah sekali sahaja. Mana satu sekali perbuatannya dah, jangan kan. So berdasarkan hadis ini kita kata Nabi SAW membenarkan sekali sahaja perbuatan. Dan para ulama mengambil hadis ini sebagai satu sandaran. Sekali ataupun 2 kali dibenarkan, tetapi lebih daripada itu tidak dibenarkan. Kerana masuk sekali ketiga dianggap sebagai banyak. Aqallu jam' paling sikit jamak itu ialah 3. Mengikut setengah sebagian besar ulama, 3 tu dah dianggap sebagai banyak. Jadi perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitan dengan solat. Jika ianya ada kaitan dengan solat, maka harus untuk dia bergerak lebih daripada 3 kali ataupun lebih daripada 2 kali. Contohnya Nabi SAW memerintahkan untuk ataupun memerintahkan sahabat membunuh ular dan kalajengking ketika salat. Tengah salat lah, kalau ada kayu, ada tongkat, boleh bunuh ular tersebut. Jadi di sini ada keharusan. Nabi sebut dalam hadis dia, bunuhlah aswadain. Bunuhlah aswadain dalam salat. Apa dia aswadain? Aswadain itu ialah ular dan kalajengking.
Ular dan kala jengking. Tengok dalam hadis ni, jangan kita kata tak apa, aku tengah salat ni Allah jaga. Padahal ular senduk, ular tedung ataupun ular apa? Ular apa yang bisa dekat tempat dia sujud, tengah elok je tengah berdiri. Kita kata dalam hati Allah Subhanahu wa taala, betul jika Allah Allah mampu buat apa saja. Tak? Kalau kita kata konsep idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tapi kita kata kita tak boleh ambil satu ayat tinggal ayat yang lain. Allah juga sebut dalam ayat yang lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ke dalam kebinasaan. Jadi kita dah tahu dah, memang benda tu mematikan. Ada. Even kalau jengking ke ataupun ular tadi, kalau dia batuk mematikan. Dan itu Nabi SAW suruh kita bunuh walaupun ketika dalam salat, jika ianya memudaratkan. Kalau ular tu jauh daripada kita, tak perlulah. Kalau jengking tu jauh daripada kita, tak perlu. Ini kalau kita sedang salat, dia berada dekat berhampiran dengan kita dan kita akan berdepan dengan kemudaratan, maka boleh kita membunuh ular tersebut sedang walaupun kita dalam salat. Dan pastinya pergerakan itu berlaku lebih daripada 2 kali. Sebab nak membunuh ni bukannya boleh 1 kali 2 kali perbuatan. Ada, mungkin boleh lebih. So perbuatan dalam salat itu dikategorikan ada 3. Satu, pergerakan dalam salat. Perbuatan pergerakan kita dalam salat itu tidak dikira kalau lebih daripada 3 kali ataupun banyak pergerakannya. Masa kita rukuk, sujud, kan banyak anggota yang bergerak. Ada tak? Kakinya, tumitnya, lututnya, Allah, tangannya, kepalanya, badannya, banyak pergerakan. Maka pergerakan perbuatan salat itu tidak dikira. Bukan jangan gunakan nas ini ataupun dalil ini untuk ataupun kita nas ini untuk mengatakan salatnya batal. Tak ada kaitan. So perbuatan dalam salat ataupun rukun dalam salat tidak termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Itu memang wajib, rukun. Yang kedua, perbuatan itu ada kaitan dengan salat. Ada kaitan. Contoh, depannya safnya kosong. Mungkin orang tu sakit perut, dia keluar. Kita berada di belakang. Maka untuk memenuhkan saf itu adalah dituntut. Kata Rasulullah SAW, atimmus safal awal fal awal. Penuhkan saf yang depan dan seterusnya belakang. Jadi kita memenuh saf itu adalah dituntut oleh syarak. Jadi pergerakan kita untuk menutup ataupun memenuhkan saf itu adalah tidak termasuk dalam larangan perkara yang membatalkan salat. Begitu juga berkaitan dengan membunuh ular dan kala jengking. Ataupun Nabi SAW dalam riwayat yang lain pernah sahaja memindahkan Ibnu Abbas yang berdiri di posisi kirinya ke kanan. Nabi tarik Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Bila tarik Ibnu Abbas sebelah kanan, takkan nak tunggu orang tu gerak 2 kali kemudian stop, kemudian gerak lagi? Tidak. Tarik je terus. So pergerakan tu lebih
Jadi sebab itu ulama sebut, kata, jika perbuatan itu ada kaitan dengan salat, maka tentang Allah dibenarkan. Benda tak ada kaitan dengan salat, dah. Apa contoh? Dia pakai kutrah macam orang Arab. Dia pakai tutup kepala, macam orang Arab. Kadang-kadang jat-jat naik, jat-jat kebas. Benda tu tak ada kaitan dengan salat. Tak ada kaitan dengan salat. Maka perbuatan itu kalau dilakukan lebih daripada 2 kali, maka dianggap sebagai batal. Garu, punya lo garu badan, kepala ni. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita gerak jari je, dia gerak tangannya sekali ataupun 2 kali, katakan, tapi dia gerak, dia garu ni 5 jari pun sama juga. Cukup dengan ketika itu, sepatutnya cukup dengan 1 jari saja untuk digaruk. Dia buat begini, dah okey lah. Tapi kalau dia buat 5 jari, ataupun lebih daripada 2 jari tadi, kita kata, maka Allah Subhanahu wa taala dikhawatiri salatnya telah batal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian seterusnya, wal hadatsu, yang ketiga, wal hadatsu, dan berhadas. Hadas kecil maupun hadas yang besar. Al hadas tak sama dengan najis. Untuk mudah faham, kita kata seorang yang buang air kecil, air kencingnya tadi yang keluar itu najis. Orang yang buang air kecil itu dikatakan telah berhadas apabila dia mengeluarkan air kencing. Jadi hadas itu ialah wasfun, dipanggil sifat. Wasfun qa'imun, maknanya sifat yang terjadi apabila seorang itu buang air kecil ataupun buang air besar untuk hadas yang kecil. Tapi untuk hadas yang besar ialah apabila melakukan hubungan suami isteri, ataupun haid, period, ataupun nifas, ataupun keluarnya air mani. Jadi dalam mati Allah Subhanahu wa taala, hadas ini adalah sifat. Dan untuk bila seorang itu, antara kita kata hadas ialah kentut. Idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Apabila seorang itu kentut, kentutnya tak bersuara. Fasa ni satu fasa. Fasa ialah kentut yang tak ada bunyi. Fasa dia ada bau je. Kalau kentut ada bunyi, dia lain, bahasa Arab ni lain. Idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawadda wal yu'id salatahu. Apabila salah seorang kalian kentut, hendaknya ianya keluar daripada salat, lalu berwuduk dan mengulangi salatnya. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, dan hadis ini sahih, dikatakan Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala, dia kata hadis ini hasan. Bila kentut ni tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, saya ingat ada 2 hadis. Yang pertama hadis, idza sami'a sautan aw yajida riha. Kalau seorang tu kentut yang tidak berbunyi, dia ada kaedah yang menurut hadis yang kedua, dia tak perlu keluar salat kecuali jika dia confirm. Macam mana nak confirm betul-betul kentut dia? Sami'a sautan aw yajida riha. Idza sami'a sautan, apabila dia mendapati bunyi, ada bunyi, ataupun dia mendapati ada bau. Ada bau, katakan. Jadi kalau kentut dalam salat ini, pastikan dia betul-betul confirm yang dia kentut.
Lepas mayang dia kata, Ustaz, tadi saya rasa macam kentut dalam solat. Rasa. So rasa ni benda yang diragui, maka solatnya sah. Sebab tu ayat untuk bertanya tu kena betul. Ustaz, saya tadi kentut solat, batal lah. Lain. Dia tak ada istilah sengaja ke tak sengaja kentut. Ustaz, saya tak sengaja lah Ustaz kentut. Sengaja ke tak sengaja kentut dalam solat batal. Ada. Wallahu a'lam. Jadi kita kata persoalan itu perlu ditanya sama ada kalau yakin kentut, ya batal. Kalau ragu, maka kaedahnya tadi kalau dalam solat sami'a sautan aw yajida riha, dengar bunyi ataupun bau. Kok bau kentut tu sebelah punya kentut, wallahu a'lam. Ada bunyi lah ya, ada. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau tak ada orang lain, dia saja, tu kita kata dialah, tak ada orang lain punya kentut, dah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua yang saya ingat kata, kalau seorang itu menahan kentut, wala huwa yudafi'ul akhbathan. Bila hadis Nabi SAW melarang kita salat dalam keadaan kita menahan kentut ke, menahan kencing ke, ataupun menahan berak ke, katakan sakit perut tahan sebelum salat. Ataupun ketika sedang salat. Kalau mazhab Maliki batal mayang. Mazhab Syafi'i boleh dibuat, tapi perbuatan itu makruh kerana menghilangkan rasa khusyuk dalam salat. Tengah tahan kentut, tahan kencing, tahan berak, imam pula baca panjang. Apalah betul apa Pak Imam ni, cepatlah sikit semayang, sudah sakit perut. Ini menghilangkan rasa khusyuk dalam solat. Jadi tapi hukumnya dan perbuatannya dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Baik. Yang seterusnya terkena najis dan terkena najis. Yang keempat terkena najis. Yang kelima tersingkap auratnya. Hudusun najasah wa inkishafun aurah. Terbatal salatnya bila ada najis dan juga terbuka aurat. Dalam solat tengah sembahyang tercicak jatuh, kena pada kain selendang, macam kayak orang Luqman, kena pada kain, nampak. Maka para ulama memfatwakan bahawa dia boleh tanggalkan tak kain tersebut. Kalau boleh ditanggal kain tersebut, maka ditanggal. Kalau tak boleh tanggal, maka barulah dia berhenti salat, lalu dibersihkan. Perlu ke dia ambil wuduk baru? Tak. Dia hanya perlu bersihkan saja. Wuduknya tak batal. Tak ada ulama kata wuduknya batal kena najis. Maka najis tadi adalah syarat bersih, syarat sah salat kita katakan bersih daripada najis. Jadi dia hanya perlu pergi bersihkan dan kemudian salat semula. Wallahu a'lam. Kalau kita kata selepas selesai daripada sembahyang baru perasan najis ada pada pakaian, maka ada khilaf di sisi ulama. Ada yang kata perlu hendaklah dia bersih dan salat semula. Ada yang kata tak perlu. Yang kata perlu tu jelaslah sebab syarat salat. Yang kata tak perlu berdasarkan perbuatan Nabi SAW
Nabi ketika sedang salat dengan memakai slipernya, para sahabat juga memakai slipper, Nabi didatangi oleh Jibril. Selepas selesai beberapa rakaat, Nabi didatangi Jibril. Lalu Jibril alaihissalam beritahu pada Rasulullah SAW pada slipernya terdapat najis. Lalu Nabi tanggalkan kedua slipernya, dan sahabat nampak Nabi buat, sahabat pun follow. Selepas selesai sembahyang, Nabi diberitahu, Nabi ditanya oleh para sahabat kenapa Nabi buat begitu. Lalu Nabi beritahu pada para sahabat bahawa Jibril telah datang beritahu terdapatnya najis pada slipernya. Persoalannya, Nabi teruskan salat. Rakaat yang Nabi tidak menambah rakaat ataupun sewaktu dengannya. Nabi just continue salat. Bila Nabi continue salat, timbul persoalan itu di sisi ulama, adakah dua rakaat atau rakaat yang dia telah salat sedangkan najis ada bersama dengan Nabi SAW dikira batal ataupun tidak? Itu dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu ada khilaf. Jadi ada kata tak perlu salatnya sah, kerana dia salat daripada awalnya adalah yakin tak ada najis, bersih. Begitu, sebab itu difatwakan tak perlu ulang salatnya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala tersingkap aurat. Aurat nanti Allah Subhanahu wa taala kalau terbuka ketika sedang salat, ya, kalau kita sedar wajib kita tutup. Orang perempuan kalau sedar ketika salatnya tadi rambutnya terkeluar, ia wajib dimasukkan. So aurat ini nama Allah ialah yang terbuka daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bukan bawah. So kalau dilihat daripada bawah, kita katakan maka itu bukan istilahnya aurat. Istilahnya bukan aurat. Kalau kita kata kita pakai kain pelikat, orang tengok daripada bawah, dia jalan kat tangga, orang kata tu, aurat kau terbuka. Yang salahnya yang tengok. Kenapa dia mendongak ke atas dan melihat aurat orang? Adapun mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita kata dalam solat. So dilihat apa yang dilihat daripada bahagian bawah, maka tidak dikatakan aurat. So aurat yang dilihat daripada depan, belakang, kiri, kanan ataupun atas. Tengah sembahyang, misal kata dulu orang sembahyang suka pakai yang jubah tidur Arab, jubah tidur Arab yang singkat kan, sini sampai sini je, dia pakai jubah tu, dia sembahyang, dan lebar, dia punya ni lebar, kelihatan pusatnya daripada kiri ke kanan ke, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah kerana dilihat daripada kiri ataupun kanan, depan ataupun belakang, daripada atas. Itu juga kadang-kadang kita sembahyang ada jenis jubahnya dulu yang tak ada butang, dia terus nampak. Kalau dia tunduk, memang nampak sampai ke perut dia boleh nampak. Itu pun tak boleh, kan. Wallahu a'lam. Taib, mengubah seterusnya yang membatalkan membatalkan salatnya ialah mengubah niat. Mengubah niat ni ada empat permasalahan. Yang pertama, bila ia mengubah niat seperti meniat keluar daripada salat, maka tidak diposisikan bahawa salatnya batal. Itu memang confirm dia nak keluar daripada salat, batal. Yang kedua, seandainya ia menggantikan niatnya dari salat wajib kepada salat wajib yang lain, ataupun salat wajib kepada sunat, ataupun sunat kepada wajib, maka menurut pendapat yang lebih sahih dalam kes ini, salatnya batal.
Yang ketiga, apabila berniat memutuskan salat, misalnya di rakaat pertama ia berniat memutuskan salat pada rakaat kedua, bukan rakaat pertama, rakaat kedua aku nak berhenti salat, sedangkan salatnya belum habis, maka batal salatnya ketika itu juga. Tak perlu tunggu rakaat yang kedua, rakaat pertama tu pun dah batal, sebab dia berniat untuk memutuskan salat. Yang keempat, apabila ia ragu apakah harus memutuskan niat, misalnya ia ragu apakah ia menghentikan salat atau terus melanjutkan, maka salatnya batal. Batal juga, kan? Ia ragu apabila harus memutuskan niat, perlu ke memutuskan niat misalnya, ataupun menghentikan salatnya, ataupun selanjutnya, maka salatnya juga dianggap sebagai batal. Kan tetapi dalam bab yang dikatakan ragu ni, dia ada imbi'as, maknanya benda yang kita kata terlintas dalam hati. Benda-benda yang terlintas itu tidak dia panggil niat. Sebab niat dengan benda yang terlintas ni dia membezakan al-qasdu wal azmu. Kerana niat dia mesti ada qasad dan azam untuk keluar. So kalau tidak, dia hanya terlintas-lintas, maka itu tidaklah termasuk dalam perkara yang mengubah niat dalam solat. Wallahu a'lam. Yang kelima, membelakangi kiblat. Membelakangkan kiblat. Apabila ia membelakangi kiblat, maka solatnya batal, sebagaimana kalau ia berhadas. Sebab suatu yang disyaratkan akan terluput dengan terluputnya syarat. Jadi membelakangkan arah kiblat ini jangan dilihat daripada sudut darurat. Darurat, contohnya orang kata naik kapal terbang balik daripada Mekah, sembahyang subuh, Ustaz tak boleh nak menghadap ke arah kiblat, mesti kena membelakangkan ke arah kiblat. Jadi itu part lain. Kalau kapal terbang tu boleh mengundur, okeylah. Tapi belum lagi dicipta kapal terbang boleh mengundur ke belakang. Wallahu a'lam. Jadi menghadap, membelakang kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Orang yang salat, kita nampak dia tak menghadap ke arah kiblat, kita boleh alihkan dia menghadap ke arah kiblat. Tapi kena bagi tahu dia, bisik kat dia, awak kiblat awak salah, saya tukar, awak teruskan ke salat. And then kita pusingkan dia. Jangan kita nampak kita pusingkan dia, dia marah. Tak boleh gitu. Kita bagi tahu kat dia. Dan yang terakhirnya, seterusnya, normati Allah, makan, minum, tertawa, ketawa terbahak-bahak, ataupun yang terakhirnya murtad. Maka semuanya ini adalah al-aklu wa syurbu wal qahqahah wal riddah. Makan, minum, tertawa terbahak-bahak dan murtad, semuanya membatalkan salat. Makan, yang jelas makan ialah memang batal sembahyang. Tapi ada isu kalau lebihan makanan yang tersekat dekat mulut, dekat gigi. Kata ulama, jika ianya dapat dirasa oleh lidah akan kehadiran makanan tersebut, maka kalau jika ditelan, maka boleh diistilahkan dia telah makan. Contoh, makan kacang. Sebelum solat dia makan kacang, tak sedar ada yang sangkut dekat gigi, walaupun dah gosok gigi, barangkali mungkin ada lagi. Kan sembahyang dia terasa ada ketulan. Dia nak main dengan lidah, menyatakan dekat giginya tadi terkeluar, dan dirasa oleh lidah akan kewujudan cepisan kacang tadi. Ditelan, batal sembahyang. Kalau halus yang tak dapat kita kata kehadirannya tadi tidak diketahui, katakan tidak dapat dirasa, tapi ada kat celah-celah gigi, tapi bila dengan air liurnya dia tertelan sekali dengan air liurnya, maka salatnya sah. Wallahu a'lam. Betul juga dengan minum, dengan ketawa terbahak-bahak,
Kalau ketawa yang dapat ditahan, sikit je kita tersenyum, barangkali mungkin tengah semayang tadi, kita diganggu oleh anak yang kecil. Dia ialah duduk pegang kita ke, duduk panjat atas kepala kita ke, duduk pegang. Kadang-kadang yang dahsyat, yang teruk tu sampai dia masuk dalam kain kita ke. Budak umur setahun 2 tahun, kita tengah semayang, dia masuk dalam kain. Pula bapaknya tak pakai seluar dalam semayang. Agaknya tergelak ke nak batalkan semayang. Itu tuan-tuan dah putuskan sendiri, nak teruskan ataupun nak batal. Maka macam Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan kita terketawa, terbahak-bahak. Jadi kita kata kalau dah ketawa dahsyat begitu, batallah semayang. Kalau ketawa setakat senyum, tidaklah membatalkan lagi. Senyum, tidaklah batal. Baik. Begitu juga dengan murtad. Apabila seorang itu murtad, keluar daripada Islam, maka perbuatan itu menyebabkan solatnya terbatal. Ketika sedang solat, jika dia berniat dia berhajat untuk keluar daripada Islam, maka dia katakan solatnya batal. Andai kata dia memeluk agama Islam kembali, ataupun dia kembali kepada Islam setelah murtadnya, maka dia perlu, wajib ke atasnya qada keseluruhan solatnya yang dia tinggalkan tadi sepanjang dia murtad. Wallahu a'lam. Walaupun itu ada khilaf jugalah di sisi ulama. Jadi itu dia tuan-tuan macam Allah, 11 perkara yang membatalkan solat. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat kita ambil manfaat daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu insya-Allah nanti kita sambung lagi macam Allah perbahasan kita lepas ini berkaitan dengan tajuk-tajuk yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya. Dia melihat kepada darahnya banyak ataupun sikit. Kalau banyak atau sikit ni, dia sebenarnya bukan kita yang putuskan. Dia balik kepada hukum adat. Al-adatu muhakkamah. Kaedah fiqahnya al-adatu muhakkamah. Macam mana selepas kita kata orang, kita tanya orang, kita tanya dalam 2-3 orang, kita kata darah ni banyak tak? Darah ni banyak tak? Darah ni banyak tak? Kalau semua kata banyak, maka banyaklah. Kalau darah tu sikit, maka sikit. So kita kata berbalik kepada hukum adat. Dan kebanyakan ulama, darah nyamuk untuk seekor tu tidak dikatakan banyak. Tapi kalau dah banyak nyamuk, barulah dikatakan banyak. Jadi kena lihat, bergantung kepada hukum adat. Hukum adat. Al-adat tu orang kata alah seekor je nyamuk, bukan banyak. Pun darah ada. Maka ialah itu fatwa-fatwa yang dah disebut dalam kitab-kitab. Okey, ada lagi nak tanya? Tak. So kalau tak ada, macam Allah, alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan macam Allah pagi ini. Jadi setakat itu saja, mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.